Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang cukup besar yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Khususnya di pagi yang cukup mulia ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah untuk dapat kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subhi fi jama'atin ka'annama ahya al-laila kullah." Barang siapa yang salat fajar atau subuh berjamaah, seumpama dia telah pun menghidupkan seluruh malamnya. Demikian besarnya fadilat salat subuh berjamaah ini. Oleh kerana itu, ini adalah merupakan nikmat yang dikurniakan oleh Allah untuk kita dapat menunaikannya secara berjamaah. Dan setelah itu dapat untuk kita berzikir dan berdoa, serta berada di dalam majlis yang cukup mulia, majlis ilmu, majlis zikir, majlis mengingati kepada kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, majlis yang mengingatkan kita dengan kekasih Allah Subhanahu wa taala, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan pengerusi surau Fathul Rahman, Hajatan Puasa, kepimpinan tempatan para hadirin hadirat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada bulan yang cukup mulia, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingati kepada baginda Rasulullah adalah merupakan kewajipan kita sebagai umatnya. Mencintai kepada baginda Rasulullah adalah kewajipan kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Nabi itu adalah merupakan daripada perintah Allah dan mempunyai kedudukan yang luar biasa, dan ianya adalah terjemahan keimanan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengukur kadar iman kita juga adalah bergantung kepada sejauh mana cinta kita kepada baginda Rasulullah. Kata baginda Rasulullah, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga aku dijadikan lebih dicintai daripada ibu bapanya, anak-anaknya dan seluruh umat manusia. Demikian ukuran iman kita itu diukur sejauh mana cinta kita kepada Nabi. Sudahkah cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita? Sedangkan mencintai kepada kedua orang tua juga adalah kewajipan. Sudahkah kita mencintai Nabi melebihi cinta kita kepada anak-anak kita? Sedangkan mencintai kepada anak-anak juga satu kewajipan. Sudahkah kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mencintai pada cinta kita kepada pasangan kita? Sedangkan mencintai kepada pasangan kita juga adalah merupakan kewajipan. Sejauh manakah cinta kita kepada Nabi, itulah ukuran keimanan kita. Sehingga ketika mana kita mencintai selain Nabi itu lebih daripada Nabi, bermakna itulah
terletaknya lemahnya iman kita, ini adalah merupakan ukuran yang telah pun dipandukan oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan lebih dari itu, ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada keluargaku, daripada hartaku, daripada apa yang aku miliki, tapi tidak lebih daripada diriku. Kata baginda Rasulullah SAW, belum sempurna imanmu wahai Umar, belum sempurna imanmu wahai Umar, sehinggalah engkau mencintai aku lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Masya Allah, tabarakallah. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu tak mahu merespon itu dengan sekadar mengaku-ngaku dan mendakwa-dakwa, tetapi direnung oleh Sayyidina Umar Khattab. Sayyidina Umar Khattab renung, apa yang dia miliki daripada harta itu berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia rasa bahagia dengan keluarganya itu berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimiliki hatta alam ini rahmatan lil alamin adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman Islam yang dirasai akan nikmatnya oleh Umar Al-Khattab, ini adalah merupakan berkatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada nilai diri seseorang itu dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat taat kepada Allah, dengan mengenal kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu tidak akan dirasai tanpa baginda Rasulullah SAW. Maka dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Kata baginda Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang ini sempurna imanmu wahai Umar. Masya Allah, tabarakallah. Demikian kita merasai kenikmatan kurniaan Allah Subhanahu wa taala di saat ini. Ketika mana kita mendapatkan fadilat yang begitu besar ketika mana melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat untuk menunaikan subuh, solat subuh berjamaah yang disebutkan seumpama telah menghidupkan seluruh malam. Kita berada pada saat mustajabnya doa ketika mana kita melakukan taat dan ibadah. Kita berada di dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika mana kita berkumpul di dalam zikrullah dan juga majlis ilmu, berada di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Semua ini kelebihannya adalah dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kepada Bani Israel yang mereka ini sikit-sikit akan jauh dari Allah, mereka akan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kenikmatan dan kelebihan dikurniakan oleh Allah kepada mereka. Bahkan di depan mata mereka melihat akan keagungan Allah, baik itu daripada kurnia Allah yang diturunkan kepada mereka, bahkan mukjizat-mukjizat yang telah dizahirkan oleh Nabi Musa alaihi salam itu dilihat nyata oleh mereka. Akan tetapi setelah itu mereka ingkar, mereka berpaling daripada baginda Nabi Musa alaihi salam. Mereka tak taat, mereka melakukan kemungkaran. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzakkirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka akan hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ingatkan mereka akan hari-hari kurniaan Allah Subhanahu wa taala, hari kemenangan yang dikurniakan oleh Allah, hari yang Allah telah selamatkan mereka daripada Fir'aun, hari yang ketika mana Allah Subhanahu wa taala telah turunkan hidangan daripada langit, hari yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka daripada kelebihan-kelebihan. Wadzakirhum bi ayyamillah, ingatkan kepada mereka itu daripada hari-hari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ingat kepada nikmat kurnia Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin taat, akan kembali ingat, akan jauh daripada maksiat. Itu yang diperintahkan oleh Allah, sehingga dicantumkan di dalam Al-Quranul Karim. Yang Al-Quran itu disebutkan al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab.
yang walaupun itu adalah perintah Allah kepada Nabi Musa, dicantumkan dalam Al-Quran, Al-Quran itu bukanlah hanya dikhususkan dengan sebab itu diberitahu, tapi adalah untuk umum daripada manfaatnya bermakna. Ketika Allah SWT menceritakan perintahnya kepada Nabi Musa untuk mengingatkan kepada kaumnya tentang hari-hari Allah, bermakna demikianlah kita ini juga disuruh dan diperintahkan untuk mengingati akan hari-hari Allah Subhanahu wa taala, iaitu hari kurnia Allah, hari daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita daripada berbagai nikmat. Hari Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan kita dari kesesatan. Sudah tentulah sekian banyak kurnia Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW nak dibandingkan dengan umat yang sebelumnya. Dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Habib Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah, dicantumkan kelebihan umat Nabi Muhammad berbanding daripada umat-umat yang sebelumnya. Di antaranya sebagai contoh, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini berbanding daripada umat yang sebelumnya, itu umat yang sebelum kalau sekiranya pakaian atau badannya terkena najis tak boleh dibasuh dengan air. Ada umat yang kalau bajunya terkena najis tak boleh dibasuh dengan air, tak sah. Bagaimana nak membersihkannya? Dipotong bahagian yang terkena najis. Ini disebutkan dalam riwayat. Bayangkan kalau kena badan. Tapi kita umat Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan dengan air, hilang warna, bau dan rasa, suci. Alangkah istimewanya umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang sebelumnya kalau nak solat itu tak boleh solat sebarangan tempat. Tempatnya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah pilih satu tempat untuk ibadah, ketika mana mereka nak melakukan kewajipan ibadah, mereka tak boleh buat di rumah, tak boleh buat di mana-mana, mesti datang ke tempat itu sejauh mana pun, barulah sah dan diterima akan ibadah. Tapi kata baginda Rasulullah, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untuk umat aku ini, semua bumi ini adalah tempat ibadat, boleh ibadat di mana pun, dan bumi ini semuanya adalah suci. Masya Allah, tabarakallah. Yang tu yang tak ramai datang surau masjid tu, tak boleh ibadat mana-mana. Tapi itulah kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Nak dibandingkan dengan umat yang sebelumnya, sekian disenaraikan kelebihan umat Nabi Muhammad SAW berbanding daripada umat-umat yang sebelumnya. Kita dikurniakan daripada Ramadan yang cukup mulia. Kita dikurniakan di malam itu adanya Lailatul Qadar, khairu min alfi syahr. Kita diberikan nisfu Sya'ban, yang di malam itu Allah SWT mengampunkan seluruh hamba-Nya kecuali orang yang melakukan syirik dan orang yang bermusuhan. Allah kurniakan kepada kita daripada hari yang Allah SWT telah letakkan, hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk dilakukan amal soleh, iaitu 10 yang pertama daripada Dzulhijjah. Dikurniakan kepada kita Syahrullah Al-Muharram. Demikian besar banyaknya kurnia Allah kepada umat ini, daripada baik itu daripada waktunya, daripada ketaatannya, daripada amal. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang sedikit tapi ganjaran yang cukup besar dan luar biasa. Semua itu tidak akan ada dikurniakan dan dapat kepada umat ini tanpa hari yang paling utama daripada hari-hari itu. Apakah harinya? Iaitu hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak akan ada Ramadan kepada kita dan dikurniakan kelebihan Lailatul Qadar dan sebagainya tanpa ada kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang disebutkan di kelebihan-kelebihan itu tanpa kelahiran itu. Dan itu adalah merupakan sebab daripada kelebihan yang dikurniakan oleh Allah
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Rasulullah Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam. Masya Allah, tabarakallah, ketika dilahirkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luar biasa keadaan dan suasananya untuk menggambarkan kelahiran ini bukan kelahiran yang biasa, tetapi kelahiran yang luar biasa. Baik itu yang disebutkan yang ada di bumi bahkan di langit, semuanya ketika mana berlakunya kelahiran yang agung ini telah pun membahirkan kegembiraan dan suasana yang luar biasa. Bahkan disebutkan dalam riwayat ahli langit, mereka yang berada di langit, makhluk-makhluk yang berada di langit, dan juga para malaikat bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir ketika itu gembira dengan kelahiran rahmatan lil alamin. Bumi juga tidak tinggal diam, mereka menzahirkan akan daripada suasana menggambarkan keagungan kelahiran yang luar biasa ini. Sehingga disebutkan pada waktu itu api yang disembah oleh orang-orang Majusi yang tak pernah padam, ribuan tahun pun terpadam pada waktu itu. Tiang-tiang yang kukuh dari istana-istana Rom bergegar dan retak kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian besarnya dari kelahiran ini telah pun digambarkan di dalam riwayat akan kelebihan kelahiran yang agung. Dan ketika lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegembiraan, keceriaan di alam ini adalah suasananya luar biasa, dirasai oleh semua. Bahkan seperti mana yang kita maklum, kegembiraan itu bukan bermakna hanya kepada orang-orang yang nantinya beriman, akan tetapi kepada semua secara menyeluruhnya. Bahkan mereka yang nantinya menentang kepada dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kelahiran baginda Rasulullah pun turut bergembira menyambut dan juga meraihkan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Demikian disebutkan dalam kitab sirah dan riwayat. Di antara yang gembira dengan kelahiran baginda Rasulullah SAW, hatta Abu Lahab pun yang nantinya diturunkan ayat yang khusus melaknat kepadanya dan menjanjikannya dengan azab yang begitu dahsyat ketika kelahiran baginda Rasulullah. Dia di antara yang sangat gembira ketika mana mendengar khabar kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegembiraannya itu bukan kegembiraan yang biasa. Kenapa dikatakan demikian? Kerana gambaran kegembiraannya itu sangat luar biasa. Apa yang dilakukan Abu Lahab ketika mana lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang menyampaikan berita itu dimerdekakan. Bayangkan, yang menyampaikan berita, bagi tahu tuan dah lahir dah anak saudara tuan tu, iaitu anak kepada adikmu Abdullah daripada Aminah telah melahirkan anaknya. Apa dia buat kerana telah gembira? Aku merdekakan kamu. Siapa yang dimerdekakan? Hamba yang paling disayangi, hamba yang paling, kita panggil paling popular waktu tu. Sewaktu ketika mana Suwaibah itu dijual, semua berebut nak beli. Sebab cantiknya, baiknya, lemah lembutnya, rajinnya, itu Suwaibah. Semua ada pada Suwaibah. Semua orang nak beli, tapi yang berjaya mendapatkannya Abu Lahab. Tapi ketika mana disampaikan berita tentang kelahiran Nabi, dimerdekakan. Subhanallah. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pun meletakkan akan kedudukan yang agung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga keagungan itu dirasai di saat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh siapa pun pada waktu itu. Kerana demikian kedudukan baginda Rasulullah yang cukup tinggi dan cukup mulia. Oleh kerana itu, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak dihantar untuk disusukan, nak diambil oleh perempuan-perempuan Bani Bakar
yang datang daripada perkampungan mereka. Pada waktu itu di dalam rombongan itu ada Halimatus Sa'diyah. Subhanallah. Yang pada saat itu menghadapi keadaan yang cukup sukar, iaitu dia menghadapi daripada kemarau, masa-masa tu. Jadi Halimatus Sa'diyah dengan suami dan anak-anaknya keluar untuk carilah pendapatan. Di antara biasa dan adat kebiasaan orang-orang Arab, mereka akan memberikan anak-anak mereka, iaitu di Mekah, untuk disusukan dan dibawa balik ke kampung. Di antaranya disebabkan oleh mereka nak jauh anak mereka itu daripada wabak yang ada di Mekah, disebutkan dalam riwayat. Begitu juga dikarenakan supaya mereka itu lebih lagi mendapatkan daripada kesegaran fresh di kampung, dan mereka lebih lagi selamat berada di dalam jagaan daripada ibu susuan mereka. Halimatus Sa'diyah antara yang paling hidup dalam sangat sederhana. Naik himar, keldainya. Satu keldai nak naik ramai-ramai, tak boleh ganti-ganti. Kedainya pun dah tak larat dah. Bawa unta satu untuk diperah susunya, pun dah kering susu. Subhanallah. Habis dah bekalan dalam perjalanan, ketinggalan jauh di belakang, didahului oleh wanita-wanita dan pasangan mereka yang lebih cepat berada di hadapan. Anaknya dah menangis sepanjang malam. Kerana apa? Tak dapat susu. Bukan kata susu unta, susu ibu dia pun dah tak ada lah. Lalulah dan masuklah ke kota Mekah. Telah didahului oleh wanita-wanita Bani Bakar yang lain. Mereka pun lalu dah depan rumah Nabi SAW. Assalamualaikum, ada tak orang anak-anak yang nak disusukan? Ada. Dengar suara kat dalam. Mana ayahnya? Ayahnya telah meninggal. Tak jadi ambil. Setiap yang lalu akan tanya, bagi tahu ada, tanya ayah, kata dah meninggal, mereka tak akan ambil. Demikian mereka memahami seorang anak yang yatim, yang kehilangan ayah, tak ada ayah, mereka merasakan anak itu akan menyusahkan, satu. Yang keduanya, mereka akan mendapatkan daripada penghasilan yang sedikit. Ialah yang mencari sumber pendapatan itu kan suami. Jadi apabila kata ayah dah meninggalnya, mereka dah tak nak ambil dah. Setiap yang lalu itu akan tak mengambil baginda Rasulullah SAW. Tapi mereka tak tengok. Kata para ulama, kalau mereka tengok pasti mereka ambil. Kenapa? Kerana indahnya baginda Rasulullah SAW. Dan itulah takdir ilahi. Allah Subhanahu Wa Taala dah susun dah. Yang ditakdirkan oleh Allah untuk menyusukan insan yang agung ini adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi ketika semua dah pergi tempat lain, dah dapat dah, Halimah dan suaminya sampai. Tanya, ada tak bayi yang nak disusukan? Ada. Mana ayahnya meninggal? Dia pun sendiri asalnya tak nak ambil. Jalan pergi cari tempat lain, tapi semua dah diambil oleh wanita-wanita Bani Bakar. Akhirnya dia pun duduk bagi tahu kat suami dia, takkan kita nak balik tangan kosong. Apa kata kita kembali ke rumah anak yatim tu, kita ambil lah dia. Paling-paling kita dapat lah sedikit, kalau tidak dapat pun secara sempurna. Baliklah dia. Ketika mana ditanya, disebutkan ada, dia kata kami sanggup untuk nak menyusukan. Dikeluarkan baginda Rasulullah ketika itu dalam satu bekas, ditutup baginda Rasulullah SAW. Kata Halimatus Sa'diyah cerita ketika mana dia buka melihat kepada baginda Rasulullah SAW, pada waktu itu dia mengatakan jatuh cinta dia kepada Nabi SAW. Subhanallah. Nabi ketika itu tidur. Waktu ketika mana dia angkat, Nabi bangun. Dia mengatakan, aku melihat kali pertama senyuman baginda Rasulullah SAW, bertambah cinta Halimah. Tapi ketika dia pegang kepada Nabi, yang dia kisahkan dalam riwayat, minta maaf, dia sebutkan dia merasakan dirinya segar dan tiba-tiba susunya penuh. Keberkatan baginda Rasulullah SAW. Maka melihat baginda Rasulullah SAW pada waktu itu mencari minum susu,
Maka dia pun ambil peluang pada saat itu meletakkan Rasulullah itu untuk disusukan di bahagian kanannya. Disusukan kepada Nabi. Dah sayang kepada Nabi, terus jatuh hati dia kepada Rasulullah. Disusu oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai habis susunya di sebelah kanan. Dan setelah itu dia melihat Rasulullah masih lagi tak cukuplah, nak minum lagi. Waktu ketiga mana diletakkan di sebelah kiri, Nabi SAW pada waktu itu menjauhkan. Maksudnya dia bergerak jauhkan, bukannya biasanya bayi menangkap, tapi dia jauhkan diri. Halimah berusaha juga sebab sayangnya kepada Nabi, nak bagi dia betul-betul kenyang, betul-betul dapat untuk menyusu. Tapi dijauhkan diri oleh baginda Rasulullah SAW. Mana Nabi SAW macam elak. Akhirnya kerana melihat Rasulullah mengelak, dia letakkan balik ke tempatnya. Waktu tu dia kata, apabila dia letak, dia dengar suara tangisan. Dia dengar ketika dia letak kat dalam bekas tu, dia dengar suara tangisan. Suara tangisan siapa? Anak-anak dia. Anak dia tu dari semalam nangis tak susu. Tapi ketika dia pegang Nabi, dia tak dengar ada suara tu. Sebab hanya fokusnya kepada baginda Rasulullah SAW. Cinta kasihnya hanya kepada Nabi SAW. Subhanallah. Masa dia letak tu baru dia dengar pula. Baru dia ingat, ya Allah, anak dia dah lama dah lapar, dah tak ada susu. Barulah dia ambil anak dia tu, disusukan di sebelah kiri tu. Fahamlah, kata para ulama, bahawa pada waktu itu Nabi sudah dididik oleh Allah dengan adab dan akhlak, bahawa Nabi SAW itu tidak pentingkan dirinya sahaja, tapi Nabi mengelak untuk meminum di sebelah itu adalah untuk memberi bahagian kepada saudara sesusunya yang lain, untuk nak minum daripada ibunya. Subhanallah. Bahkan untanya tu pun ketika itu penuh dengan susu dan suaminya dapat untuk minum daripada tu. Himar, keledainya pada waktu itu yang lemah tu menjadi kuat, sehingga ketika dalam perjalanan balik ke dalam perkampungan tu, dia potong semua daripada rombongan-rombongan daripada Bani Bakar itu, sehingga ditegur oleh orang-orang wanita Bani Bakar, wahai Halimah, kenapa laju sangat ni? Itu kedai yang sama dulu kah yang kau bawa? Kata Halimah, ya sama. Subhanallah. Bagaimana berlaku itu? Keberkatan baginda Rasulullah SAW. Bahkan ketika sampai di Bani Bakar, keberkatan itu sangat-sangat jelas dan dirasai oleh Halimah dan keluarganya. Bahkan kambing-kambing yang diternak oleh Halimah, walaupun dalam keadaan kemarau tu, gemuk-gemuk semuanya. Sehingga mereka, penduduk Bani Bakar, merasa hairan. Macam mana kambing-kambing yang dibela oleh Halimah Sa'diyah dan suaminya ni semuanya sihat-sihat? Sehingga ada di antara mereka yang menghantar ataupun yang mengintip di mana agaknya dibawa dianya meragut rumput. Mungkin dia makan rumput special kot, macam papai lah kan, spinach kot, mana ni, mungkin tempat rahsia mana yang dijumpa. Mereka pun bawa lah kambing tu tempat yang mana diragut oleh kambing-kambing daripada Halimah Sa'diyah dan suami dia. Tapi kesan dia sama je, kerana bukan rumput ataupun makanan itu yang menyebabkan kambing tu menjadi sihat dan elok, tapi kerana keberkatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan perempuan rahmati oleh Allah, alangkah luar biasanya baginda Rasulullah. Luar biasanya bukan sejak dan semenjak dilantik menjadi rasul, tidak, tapi sejak dilahirkan dan bahkan sebelum dilahirkan. Ketika ditanya kepada baginda Rasulullah, mata kunta nabiyan, dan hadis ini sahih, bila kamu menjadi Nabi? Kata Nabi, aku menjadi Nabi sedang Adam itu masih dalam bentuk tanah dan air, belum lagi dibentuk oleh Allah, aku sudah menjadi Nabi. Tengoklah dalam riwayat yang sahih itu, bermakna, kata para ulama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kepada para Nabi. Kerana Nabi sudah dilantik sebelum diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Tetapi ketika umur 40 tahun dilantik menjadi Rasul. Demikian kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membesar dengan keadaan yang cukup sempurna. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membesar dengan cukup sempurna fizikalnya. Begitu juga dengan akhlak dan juga perangai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
fizikal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para ulama berdasarkan riwayat itu luar biasa cantiknya, bahkan cukup kuat. Bahkan disebutkan sejak daripada umurnya seawal umur yang masih muda, Nabi sudah pandai menunggang kuda. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih cepat berjalannya daripada anak-anak yang lain. Demikian daripada kefasihan daripada lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat fasih, dan perkataan Nabi itu sangat sempurna yang telah pun ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh itu Nabi mengatakan, ma ba'athan nabiyyan, tidak diutuskan seorang nabi itu kecuali hasanal wajah wa hasanal saut. Tidak diutuskan seorang rasul atau nabi itu kecuali pastilah nabi itu paling cantik orang dia dan paling baik suara dia. Itu sifat para nabi secara umum. Nabi kata Allah tak akan utuskan nabi kecuali mesti muka dia handsome dan mesti suara dia merdu. Itu yang telah disebutkan jelas dalam riwayat. Maknanya semua para nabi semenjak Nabi Adam sampailah nabi yang terakhir Nabi Muhammad semuanya handsome belaka. Walaupun yang kita biasa dengar yang paling handsome adalah Nabi Yusuf alaihissalam, tapi memang sebenarnya para nabi ni handsome. Dan ini adalah merupakan daripada apa yang telah pun dikurniakan oleh Allah. Dan suaranya adalah mesti merdu, mesti fasih, mesti merdu. Itu adalah merupakan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bermakna demikian kelebihan awal telah pun pasti ada kepada para nabi. Nabi SAW ketika mana Mi'raj, Nabi jumpa di antara para nabi yang Nabi jumpa di langit, Nabi Adam, kemudian Nabi Isa, Nabi jumpa dengan Nabi Yahya, Nabi SAW akhirnya jumpa juga Nabi Idris. Tapi Nabi juga jumpa, tak semua nabi yang Nabi SAW jumpa di langit, disebut dalam riwayat tu nabi-nabi khusus. Tapi yang pelik di antara nabi yang Nabi jumpa adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi jumpa Nabi Yusuf. Yalah, kalau Nabi jumpa yang semua itu di Masjid Al-Aqsa lah, sebab Nabi jadi imam kepada semua para nabi, para rasul. Lebih dari 100,000 para nabi dan rasul yang telah pun solat di belakang baginda Rasulullah SAW. Tapi di langit jumpa Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya. Nabi SAW jumpa dengan Nabi Idris, Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu adalah yang telah diriwayatkan. Tapi Nabi jumpa Nabi Yusuf. Nabi cerita dengan sahabat, Nabi Yusuf ni memang cantik, kata Nabi. Memang handsome. Dia memiliki, kata Nabi, syatrul jamal. Maknanya kalau dalam dunia ni cantik-cantik itu semua dikumpulkan, separuhnya semuanya adalah kecantikan Nabi Musa AS. Syatrul jamal, kata baginda Rasulullah SAW. Punya cantik Nabi Musa, Nabi Yusuf AS. Yalah, bayangkanlah macam mana tak cantik kalau kita sebutkan, digambarkan oleh Allah, ceritakan oleh Allah ketika dia lalu di depan wanita-wanita yang sedang memotong buah tu, faqatta'a aydiyahunna, kan disebutkan, maka terpotonglah tangan mereka. Dalam ayat tu bukan kata sekali potong, dia ada sabdu kat situ. Qatta'a maknanya terpotong-potong. Maknanya dia punya potong tu hiris. Bukan sekali hiris, tapi tak rasa sakit. Sebab melihat keindahan Nabi Yusuf alaihissalam, tengok tenganga. Sehingga dia katakan ini bukan manusia ni, ini malaikat dia. Masya Allah, cantiknya Nabi Yusuf tu. Syatrul jamal, kata Nabi. Mana separuh kecantikan itu, semua yang cantik yang dikumpulkan, separuhnya adalah cantiknya Nabi Yusuf AS. Tapi rupanya ada yang lebih cantik daripada Nabi Yusuf. Ada yang lebih indah daripada Nabi Yusuf. Nabi kata Nabi Yusuf ada separuh kecantikan, tapi ada yang memiliki sepenuh kecantikan itu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad SAW, kata Nabi, semua para nabi itu tidak diutuskan kecuali cantik wajahnya dan cantik suaranya, dan aku adalah yang paling cantik wajah dan suara daripada para nabi.
Rindu tak nak tengok Nabi SAW. Allah. Kita tengok orang-orang yang cantik-cantik, yang handsome pun kita rasa ish cantiknya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW adalah sangat cantik dan sangat indah. Oleh kerana itu, Allah Subhanahu Wa Taala sayang dekat kita ni, umat dia, dan Nabi SAW sayang kat kita, sehingga kita ni tak jumpa dengan Nabi, tapi Nabi pernah menangis kerana kita ni. Nabi kata, orang yang paling dahsyat cinta kat aku nanti, kata Nabi, adalah mereka yang datang setelah aku wafat nanti, yang mereka tu sangat nak lihat aku, sehingga mereka sanggup untuk nak mengorbankan keluarga dan harta mereka. Yawaddu an ra'ani bimalihi wa ahlihi. Dia sanggup kalau lah dia nak sangat nak jumpa dengan aku, nak lihat aku, walaupun mereka terpaksa hilang keluarga dan harta mereka. Itu adalah mereka yang sangat-sangat cinta kepada aku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tak nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang memang fizikalnya sangat indah, akan tetapi demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala mengubati kepada kita ini dengan kerinduan itu, dengan riwayat yang cukup lengkap tentang fizikal baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il, dia ceritakan tentang fizikal Nabi itu lengkap, mula daripada hujung rambut sampailah hujung kaki baginda Rasulullah SAW. Dia ceritakan semuanya detail, diriwayatkan di dalam hadis. Kenapa? Kerana sangat sempurna sehingga sahabat pun nak cerita, nak bagi tahu satu persatu. Rambut baginda Rasulullah SAW itu tidaklah lurus kaku dan tidaklah kerinting yang tak terkawal tu. Ianya adalah ikal mayang, kata para sahabat. Wajah baginda Rasulullah SAW itu taklah bulat, betul-betul bulat, tetapi agak bujur seperti telur. Kata Al-Barra bin Azib, aku lihat wajah Nabi. Satu hari Nabi pakai baju merah. Lihat Nabi, aku lihat bulan purnama. Pada waktu bulan purnama terang betul. Tengok Nabi, tengok bulan purnama. Tengok Nabi, maka aku simpulkan bahawa wajah Nabi itu lebih indah daripada cahaya bulan tersebut. Nabi pakai baju warna merah. Baju warna merah ni, tuan-tuan perempuan, kalau kita pakai, kita tengok juga orang dia. Kalau orang tu, maaf, kalau orang tu gelap, dia pakai baju merah, tenggelam terus. Tapi Nabi SAW indah sungguh. Sehingga ditanya oleh seorang ketika mana dia melihat kepada sahabat, bertanya, wahai Rasulullah ni, dengan pedang ni mana yang lebih indah? Pedang tu kan kalau tajam tu berkilau. Maka kata sahabat, Nabi lebih indah daripada pedang ni, iaitu cahaya kilauan baginda Rasulullah tu lebih luar biasa. Sebab tu kata para ulama, kulit Nabi ni dia bukan putih, ialah kita biasa dengar kulit putih kemerah-merahan, tapi sebenarnya kata para ulama menyimpulkan daripada riwayat-riwayat, kulit Nabi ni putih bercahaya sebenarnya. Itu kulit baginda Rasulullah. Cuma yang kemerah-merahan tu yang dipancar oleh cahaya matahari, maka naiklah kemerahan itu. Tapi kalau kulit sebenar Nabi itu adalah putih bercahaya, masya-Allah. Indahnya kulit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidungnya terletak, tidaklah keterlaluan mancungnya dan besarnya, cukup ideal. Mata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan bulat, melengkung ke dalam. Kening baginda Rasulullah itu bagaikan daripada bulan sabit. Disebutkan pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulus. Mulut baginda Rasulullah agak besar, tapi bukanlah makna besar yang keterlaluan. Juga menggambarkan besarnya mulut baginda Rasulullah itu adalah kefasihan, dan perkataan Nabi itu indah-indah. Sehingga disebutkan ketika Nabi bercakap, seumpama mutiara yang keluar daripada mulut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gigi baginda Rasulullah di tengah ini agak ada jarangnya. Ketika mana Nabi senyum akan melihat cahaya yang keluar di antara celah-celah gigi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dada baginda Rasulullah bidang, perut dan badan Nabi itu sama, tak payah tengok perut kita. Dada Nabi dan dia punya perut sama, maknanya gagah. Bahu Nabi ni lebar. Tapak tangan baginda Rasulullah SAW itu tebal, berisi. Subhanallah. Betis baginda Rasulullah dan kakinya itu adalah sangat tegap. Nabi kalau berjalan tu ka'annahu yankhattu min sabab. Nabi kalau berjalan tu mantap perjalanan Nabi. Nabi tak mengheret kakinya, dicabut seolah-olah mencabut satu persatu kakinya. Ketika berjalan diangkat sungguh-sungguh oleh Nabi seperti mana turun dari tempat yang tinggi. Nabi kalau berjalan tu cepat tapi bukan gopoh. Bermakna Nabi SAW kalau berjalan tu Nabi akan sentiasa tunduk. Kemudian Nabi akan condong ke hadapan, jalannya laju. Kata para ulama, di antara khususiyah baginda Rasulullah SAW, Nabi bukan hanya berjalannya cepat, tapi bumi juga menggulungkan dirinya untuk Nabi SAW. Sehingga kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami para sahabat biasanya kadang-kadang memaksa diri kami pun mengejar kepada baginda Rasulullah SAW. Kenapa Nabi berjalan cepat? Kerana Nabi kita Muhammad SAW tak suka untuk nak habiskan waktunya dengan sebab nak berjalan yang bukan-bukan tu, melenggang kangkung tak. Tapi Nabi kalau berjalan ada tujuannya. Kaki baginda Rasulullah SAW itu ada lengkungan di ruang di antara telapak kaki baginda Rasulullah SAW, dan kaki yang ada ruang itu adalah kaki yang kuat. Kita cek kita punya tu. Sebab tu kalau kita panggil flat feet tu, kaki yang rata tu, itu adalah orang yang disebutkan lemah dalam berjalan. Sebab tu kalau kita tengok orang yang sindrom Down tu, dia punya tapak kaki dia mesti rata. Yang mana kalau dia berjalan tak boleh lama, penat. Tapi kaki yang kuat ni, kaki yang ada ruang tu. Kita punya kaki pun ada ruang kalau ada, insya-Allah. Itu kaki baginda Rasulullah SAW. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Kalau kita kata tinggi mesti cantik, tak. Kalau tinggi sangat cantik, dah orang kata lonjong sangat pula. Kalau rendah, rendang sangat pula. Nabi ni ideal betul. Tapi lebih lagi daripada itu, Nabi kita Muhammad SAW kalau berjalan dengan para sahabat sama tinggi, kalau rendah sama rendah. Nabi punya tubuh itu boleh berubah. Ini khususiyah baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Indahnya Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu para tabi'in, di antara yang selalu mereka ni kalau jumpa para sahabat nak minta cerita tentang Nabi, nak dengar tentang fizikal, tentang keindahan Nabi, tentang akhlak baginda Nabi SAW. Kenapa? Kerana itulah hiburan mereka, itulah penguat kesemangat kepada mereka, itulah kekuatan iman mereka. Sebab itulah kata Nabi, khairul qurun qarni summa alladhina yalunahu summa alladhina la yalunahu. Sebaik-baik kurun aku, sebab mereka duduk dengan aku. Setelah itu kurun para sahabat, kurun para tabi'in, sebab para tabi'in pun mereka punya perhatian Rasulullah SAW. Dan kurun para tabi'in pun begitulah perhatian mereka, nak kenal, nak tahu tentang Nabi SAW. Tapi setelah itu semakin jauh. Kita hari ini dengar riwayat tentang fizikal Nabi SAW tu, apa yang kita tahu? Kenapa yang kita tak nak tahu? Kenapa yang kita tak ambil kisah? Mungkin ada di antara kita pula yang mengatakan, alah tak penting pun untuk nak tahu tentang fizikal Nabi kita Muhammad SAW. Apa manfaatnya? Tuan-tuan dan puan-puan, fizikal Nabi ni kalau tak penting, Allah tak sebut. Dalam Al-Quran Allah sebut fizikal baginda Rasulullah. Apa anggota-anggota yang disebutkan oleh Allah SWT? Sekian banyak, termasuklah dada. Alam nashrah laka sadrak. Allah SWT sebutkan tentang tangan baginda Rasulullah SAW dalam Al-Quran. Allah ceritakan tentang wajah baginda Rasulullah. Allah ceritakan tentang kaki baginda Rasulullah SAW dan langkah-langkah baginda Rasulullah SAW. Allah ceritakan tentang umur baginda Rasulullah SAW dalam Al-Quran, bersumpah dengan umur baginda Rasulullah. Fizikal itu sangat penting. Hari ini kita tengok bagaimana remaja-remaja ataupun orang-orang kita sekarang ni banyak dipengaruhi dengan fizikal. Sebab tu kalau kita tengok
Produk-produk kecantikan tu laku bukan main lagi. Sebab yang menjual tu bukan main cantik, bukan main menarik hari. Yang kita beli ni niatnya nak cantik, nak menarik macam tu lah. Tapi tak jadi pun. Tapi kita beli juga. Sebab apa? Sebab fizikal dia cantik. Yang jual tu lah. Sebab dia mempengaruhi kepada kita. Mana ada model dia yang bukan-bukan tu, tak ada, kita beli kan. Rupanya fizikal ini sangat memainkan peranan. Sebab tu rupanya Nabi kata tak diutuskan Nabi tu kecuali memang mesti cantik, handsome, dan mesti baik dan cantik suara dia. Masya Allah. Tadi kita subuh tadi imam baca, Masya Allah, subhanakallah. Kita seronok, kita pun lain dah, kita suasana solat kita lebih khusyuk. Rupanya betul memberi kesan. Bukannya perkara yang biasa, tapi memberi kesan. Sebab tu kita nak kena kenal dengan Nabi SAW. Sehingga kata Hasan bin Thabit, untuk nak menyimpulkan keindahan Nabi, dia mengatakan khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Kamu ini Rasulullah diciptakan tak ada aib, tak ada pun yang kekurangan, seolah-olah kau diciptakan sebagaimana yang kau inginkan. Masya Allah, tabarakallah. Indah baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan rahmati oleh Allah SWT. Saat itu para sahabat, mereka sentiasa merindui kepada Nabi. Ada di antaranya bernama Uthman. Ketika Nabi wafat pada waktu itu, disampaikan khabar kepadanya, dia mengatakan, ya Allah, cabutlah penglihatan aku ni. Aku dah tak ada keindahan lagi yang aku nak lihat dah. Tak ada dah. Allah butakan serta-merta dia. Ya? Kerana indahnya baginda Rasulullah SAW itu. Tuan-tuan perempuan rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah yang kita sebutkan sedikit sebanyak. Itu hanya sedikit je kalau kita nak sebutkan tentang keindahan Nabi SAW ini. Yang pastilah kalau betul kita memahami dan mengenali, kita sangat rindu kepada Nabi SAW. Itu keindahan fizikal. Tapi yang Allah Subhanahu Wa Taala puji kepada Nabi adalah akhlak baginda Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berada di atas akhlak yang teragung, yang sungguh agung. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, maknanya nak cerita kata fizikal ni penting juga. Kalaupun kita lah tak sehandsome mana, tak secantik mana, tapi perlu kita uruskan dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW adalah orang yang paling bersih. Nabi SAW adalah orang yang paling rapi. Nabi SAW adalah sangat menjaga penampilan. Nabi adalah seorang yang sangat wangi. Nabi SAW adalah orang yang sangat menjaga daripada fizikal baginda Rasulullah SAW. Pun begitu, yang menjadikan lebih indah, yang sangat indah, yang utama adalah akhlak baginda Rasulullah SAW. Sebab itu Nabi ketika mana ajarkan kita tengok cermin, Nabi ajar kita doa. Apa doa tengok cermin? Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana kau cantikkan ciptaanku ni, maka cantikkanlah akhlakku. Untuk bagi tahu kepada kita ni kalau nak keluar, kita akan tengok cermin. Supaya apa? Kita nak rapikan apa yang kurang, kita nak cantikkan kepada apa yang tak berapa elok, kita nak betulkan kalau ada yang tak berapa betul. Kenapa? Supaya nanti kalau kita keluar, orang tengok kita, orang nampak kita, penampilan kita. Tapi Nabi nak ingatkan kita dengan doa tu. Sebenarnya kita ni memang cantik. Semua kita ni manusia cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsanil taqwim. Dijadikan telah pun Allah ciptakan kita ni sebaik-baik kejadian. Memang cantik dah. Tapi fahassin khuluqi itu yang kita tertinggal. Maka cantikkan, yang kita minta kepada Allah, cantikkan akhlakku ya Allah. Kita ni keluar penampilan luar biasa. Kita cantik-cantik, bahkan nak, kalau boleh nak make-up cantik-cantik, punyalah nak nampakkan orang tu cantik. Tapi kita tertinggal satu perkara penting, iaitu akhlak. Tu yang sampai orang sampai keluarkan perkataan, muka je cantik, tapi perangai, Masya Allah. Kenapa? Sebab kita lupa sebenarnya yang paling mengindahkan dan menambah lagi keindahan fizikal kita adalah akhlak dan perangai itu. Sebab tu Nabi SAW memang suaranya merdu,
Kata para sahabat, kalau Nabi ni dia mengaji, Nabi kalau berkhutbah pun sahabat tak tercengang, duduk, tak bergerak. Kalau burung duduk pun tak akan terbang. Punya asyiknya mereka mendengar khutbah selain daripada fasihnya perkataan Nabi. Melihat kepada Nabi SAW tu lagilah. Tapi yang lebih lagi yang mereka sebenarnya rasakan adalah suara yang merdu itu tidak akan ada nilainya tanpa daripada perkataan Nabi yang indah-indah dan lemah lembutnya perkataan Nabi. Nabi SAW kalau bercakap tu lemah lembut betul. Sebab tu kata Sayyidina Aisyah, Nabi ni bukan orang yang menengking-nengking, berteriak-teriak seperti orang di pasar. Tak pernah. Nabi tak begitu. Nabi cakap lemah lembut. Dan Nabi kalau bercakap tu kepada seseorang, Nabi SAW akan menghadap sepenuhnya kepada orang tu. Sebab tu Nabi kalau ini khusus Nabi ya, Nabi, tapi kita akhlak. Kalau orang panggil Nabi tengah berjalan ni, ya Rasulullah, Nabi akan jawab, tapi sebelum Nabi jawab, Nabi akan pusing semua badan dia. Nabi bukan toleh ya, Nabi tak pernah toleh. Pelik ya, Nabi tak pernah toleh. Nabi apa dia? Tak ada. Nabi buat apa? Nabi akan pusing semua badan dia menghadap orang tu. Nabi akan kata labaik, aku sahut panggilan. Ada harapan tak kita agak-agak? Orang panggil kita macam mana? Tak, Nabi tak. Nabi akan pusingkan semua dengan bahu-bahu dia semua sekali. Subhanallah. Kalau Nabi bercakap dengan orang tu, Nabi akan cakap tengok orang tu betul-betul. Dan kalau orang tu bercakap, kalau perlahan, Nabi akan dekatkan telinga dia. Subhanallah. Sampai orang tu habis bercakap, baru Nabi jauhkan telinga dia, Nabi jawab. Nabi tak akan potong percakapan orang tu. Tak akan potong. Itu akhlak bercakapnya Nabi. Suaranya indah, tapi akhlaknya lebih indah. Nabi SAW indah wajahnya, tetapi keindahan wajah baginda Rasulullah itu dilengkapkan dengan sempurna akhlak baginda Rasulullah SAW. Nabi ni mukanya sentiasa senyum. Kata sahabat, pertama yang kami akan lihat Nabi pasti senyum. Dan pertama yang Nabi akan ucapkan salam. Maknanya pantang kami jumpa Nabi, yang pertama akan beri salam adalah Rasulullah. La ilaha illallah. Sedangkan kita ni kalau bos atau kita ada pangkat, kita nak orang bagi salam kat kita, kenapa aku nak mulakan salam pula? Aku kan orang besar, ada pangkat. Kan begitu, ada perasaan begitu, minta maaf. Oh ini Habib ni, Maulana ke Syekh ke, takkan saya nak bagi salam dulu. Mestilah anak-anak murid ni bagi salam. Nabi tak. Subhanallah. Nabi kalau jumpa je, Assalamualaikum. Sahabat tak sempat bagi salam, Nabi dulu. Sampai Sayyidina Ali pernah cerita, saya nak cubalah, saya nak bagi salam dulu. Dia sorok kat belakang satu tempat yang dia nanti Rasulullah, nampak Rasulullah jalan ni, lagi aku lompat tu assalam. Rupanya tedang dia tengah itu, dia keluar je Nabi dah Assalamualaikum dah. Dia baru Nabi dah kum dah. Rupa-rupanya sebab apa Nabi akan cepat-cepat bagi salam? Sebab kemuliaan yang orang itu di sisi Allah. Kata Nabi, di antara dua orang bertemu ni, yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang mula bagi salam. Nabi pandai. Yang kita pula nak dimuliakan dengan orang bagi salam kat kita. Salah. Orang di antara yang bertemu yang bagi salam tu yang paling mulia di sisi Allah, kata baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Ala adullukum bi syai'in idza fa'altum tahabbtum bainakum. Tidak masuk syurga kecuali kamu beriman, dan tidak kamu beriman kecuali kamu saling kasih mengasihi di antara satu dengan lain. Nak tak aku bagi tahu kepada kamu sesuatu yang kalau kamu buat akan saling menautkan kasih sayang di antara kamu? Qalu bala ya Rasulullah. Maka sahabat mengatakan, ya, kami nak tahu apakah itu. Kata Nabi, afsyus salam bainakum, iaitu sebarkan salam di antara kamu. Nabi kata di akhir zaman nanti, di antara tanda akhir zaman, orang-orang hanya akan bagi salam kepada orang yang kenal je. Orang yang tak kenal tak bagi salam dah. Berlaku tak zaman ni? Berlaku. Kita hanya bagi salam kat orang kenal je. Orang tak kenal kita bagi salam. Cuba kalau kita pergi dekat mall tu, jumpa kalau orang Islam lalu kat sini, kita bagi salam. Mana ada? Lalu Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Lalu ramai-ramai. Ada. Orang kata gila orang ni. Tapi itu sunnah.
yang sepatutnya kita buat. Tapi Nabi kata akhir zaman begitu, orang dah tak bagi salam dengan orang tak kenal lagi. Itu tanda akhir zaman, tak bagi salam dah. Sedangkan Nabi kata afsyus salam bainakum, kamu kena sebarkan salam ni. Ibnu Abbas pergi pasar semata-mata nak bagi salam ke orang. Dia kata kalau saya tunggu kat masjid tak ramai, Assalamualaikum, Assalamualaikum, habis. Sebab orang pergi masjid tak ramai. Tapi pergi pasar saya dapat fadilat bagi salam banyak. Sebab apa? Ramai orang kat pasar. Cubalah buat sekali kan, pergi pasar bagi salam, Assalamualaikum. Memang orang kata gila mana ni, la haula wala quwata illa billah. Tapi Nabi kata betul, kalau kamu sebarkan salam ni, itu adalah merupakan tanda iman kamu, kerana kamu kasih mengasihi di antara satu dengan yang lain. Diindahkan dengan akhlak baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah, minta maaf habis tuan-tuannya masa panjang ni cerita Rasulullah tak habis. Itu hanya sedikit je sebenarnya daripada apa yang kita nak bicarakan tentang Nabi SAW. Tapi ialah semarak cinta Rasul ni tak akan pernah habis pun kan. Saya yakin surah Fathur Rahman ni mengambil peluang khususnya Rabiul Awal ni untuk mengisi tazkirah, peringatan dan juga sambutan daripada tentang baginda Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ambillah peluang ketika mana dibicara tentang Rasulullah ni, ambillah peluang, dengar, duduk dan ambillah pengajaran dan contohilah kepada Nabi SAW. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, satu sunnah yang tuan-tuan dan puan-puan hidupkan, saya sebutkan tadi bagi salam kan. Kita sebutkan tadi bagi Rasulullah SAW suruh baca doa ketika tengok cermin. Nabi SAW ni tak mulakan sesuatu kecuali dengan zikrullah, bismillah. Nabi SAW ni tidak akan memulakan sesuatu itu kecuali dengan yang kanan kalau yang baik-baik. Itu sifat baginda Rasulullah SAW, kita hidupkan. Kita hidupkan satu sunnah, kata Nabi, khususnya pada zaman orang dah mula lupa dengan sunnah-sunnah Nabi ni, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang syahid. Tak nakkah kita dapat pahala yang besar macam itu? Tapi macam mana kita nak dapat tahu ni? Kalau kita duduk, kita mendengar, kita mengenali kepada Nabi SAW. Apabila kita kenal, kita akan cinta. Apabila cinta, kita akan ikut, kita akan contoh kepada Nabi SAW. Tuan-tuan perempuan rahmatullahi oleh Allah, yang terakhirnya saya nak bagi tahu bahawa yang kita nak kena cek betul-betul ni, kita dengar tadi, kita ya Allah hebatnya Rasulullah, sayang kasih, alhamdulillah. Kalau dah ada rasa kasih kepada Nabi, cinta Nabi, untung kita. Sebab cinta dan kasih yang ada dalam hati kita ni tak sia-sia. Cinta kita kepada yang lain daripada Nabi mungkin sia-sia, kebanyakan sia-sia lah. Sebab pada waktu akhirat mereka akan lari daripada kita. Memang yafiru mar'u min akhi wa ummihi wa abih wa sahibatihi wa bani. Memang saudara mana yang kita sahabat karib kita pun akan lari ke akhirat nanti. Tak nak dengan kita, nafsi-nafsi. Mak, ayah, minta maaf, disebutkan dalam Quran, mak pun lari daripada anak, ayah pun lari daripada anak, pasangan pun lari daripada pasangan dia, anak pun tak lari daripada ibu dan ayah. Hanya satu insan je yang akan cari kita. Dia tengok, ini umat aku ni, Nabi kita Muhammad SAW. Tak ada dah orang cari kita waktu tu. Tak ada dah orang yang kita nak harapkan pada waktu tu. Allah SWT pernah, ketika Nabi cerita nanti di akhirat, ada seorang tu dia punya timbangan sama. Ni cerita riwayat Nabi sebut, timbangan dia sama, amal yang baik dan amal yang tak baik dia sama, seimbang. Maka kata Allah SWT, fulan, kalau ada satu amal pahala lagi yang letak dekat kamu timbangan baik ni, maka akan beratlah timbangan baik ni, aku akan rahmati kamu masuk syurga. Dia kata, ya Allah, aku dah tak ada dah itu yang kamu yang timbang aku, engkau yang hisap aku ya Allah dengan penuh keadilan. Inilah yang ada, tak ada dah lebih, tak ada yang kurang dah. Maka Allah kata, kau balik-balik ke mahsyar, pergi carilah kat situ siapa-siapa yang boleh bagikan satu pahala kat kamu tu, untuk kamu letakkan di tempat kamu tu, minta kepada mereka. Pergilah orang ni. Pertama dia jumpa sekali adalah orang yang paling sayang pada dia kat dunia. Orang paling karib, paling baiklah. Dia juga, kenal fulan, kenal tak? Kenal. Boleh tak aku nak minta satu je pahala, satu pahala je. Aku ni dalam keadaan sedang dihisap, sama, aku nak satu sikit je. Kalau berat tu, Allah rahmati aku masuk syurga. Apa kata orang tu? Tidak. Sorry, aku pun tak tahu apa nasib aku lepas ni. Pergi kamu daripada aku, diusir. Sedih dia. Tak sangka dulu punya main sayang kat dunia dulu dengan aku ni. Apa yang aku minta pun dia bagi.
Apa dia aku nak pun dia akan tunaikan. Kat situ tak ada. Cari-cari jalan-jalan jumpa mak dia. Mak, ya Allah mak, mak sayang kat dia kat dunia ni punya sayang. Menatang pakai apa? Menatang bagaikan minyak yang penuh kat dunia ni lah. Tapi kat situ ketika dia minta satu pahala, mak dia kata tak ada. Tak ada. Jumpa ayah dia begitu juga. Jumpa isteri dia, tak ada. Jumpa anak dia pun begitu. Balik dia ke hadapan Allah. Allah kata, fulan mana? Mana dia? Dia kata, ya Allah, aku tak sangka tak ada orang pun yang nak bagi aku satu pun. Tak ada. La ilaha illallah. Kata Allah SWT, kamu dah jumpa Muhammad SAW. Rasulullah SAW dia yang nak bagi syafaat dia. Dan Allah kata, memang semua tu hanya mungkin kasih kamu kat dunia, tapi aku, kata Allah, mengasihi kamu di dunia dan juga akhirat. Aku yang akan diberatkan timbangan aku tu. La ilaha illallah. Tak salah kita sayang kat seseorang pun. Bahkan perlu untuk kita sayang kepada ibu dan ayah dan anak-anak pasangan kita. Tapi biarlah sayang kita kepada Nabi SAW lebih daripada itu. Kerana dialah sebenarnya nanti yang akan memberi syafaat kepada kita nanti di akhirat. Dialah yang nantinya akan sibuk cari kita nanti. Dialah nantinya yang akan sujud di hadapan Allah dan mengatakan ummati ummati. Ini hadis yang sahih. Tengok dalam Sahih Bukhari Muslim. Nabi sujud berkali-kali di hadapan Allah. Allah setiap kali sujud, Allah kata, kamu minta apa pun aku bagi. Isfa' tu syafa'. Ya Allah, umat aku. Keluarkan umat engkau yang ada iman sebesar gandum pun. Tu, keluarkan. Nabi pergi cari ni yang semua ada iman sebesar gandum ni. Nabi selamatkan dia masuk syurga. Kemudian Nabi pergi ke Allah sujud lagi. Allah kata, irfa' wa'sab, bangun. Minta, aku akan tunaikan. Isfa' tu syafa'. Ya Allahumma ummati. Umat aku masih ada, ya Allah, umat aku. Allah kata, keluarkan umat kamu yang ada dia punya iman tu seperti zarrah. Dia pergi cari, Rasulullah cari seorang-seorang ni yang iman seperti zarrah. Keluarkan mereka tu, masukkan ke dalam syurga. Dah habis dah. Punyalah sibuk Nabi tu. Datang lagi sujud kepada Allah. Allah kata, minta apa yang kau nak. Isfa' tu syafa'. Ya Allah, umatku. Kata Allah, kecil daripada darah pun ada iman, kau masukkan. Keluarkan dia, masukkan syurga. Cari lagi. Kemudian sampailah sujud yang terakhir. Allah kata, apa lagi? Dia kata, ya Allah, izinkan aku ni untuk nak selamatkan umat aku yang pernah sebut la ilaha illallah. Punya sayang Nabi kat kita ni. Nabi kata, inilah arda ahad min ummati finnar. Aku tak rida seorang pun umat aku kat dalam neraka, kata Nabi SAW. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah kata, aku akan berikan kepada kamu untuk umat kamu itu yang kalau aku beri itu, kamu akan rida, wahai Rasulullah Muhammad. Sayangnya Nabi kat kita ni, sejauh mana sayang kita kepada baginda Rasulullah SAW. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, jauhnya kita ni, yang sekarang ni kita ni banyak sayang kepada orang-orang lain, minat kepada orang-orang lain, ikut kepada orang-orang lain, sehingga ruginya kita kerana pada waktu ketika mana kita sayang cinta kepada yang lain daripada Nabi, belum tentu nanti dia nak beri syafaat, nak selamatkan kita. Belum tentu dia nak bela kita nanti di hadapan Allah SWT. Nabi SAW mengatakan, almar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Seorang itu akan dimahsyarkan dengan orang yang dicintainya. Kalau di dunia ini kita sayang ke seseorang, orang itu ahli maksiat, kita akan dimahsyarkan bersama dengan dia. Agaknya macam mana keadaan kita nanti? Orang tu orang-orang yang bukan-bukan, orang yang buat benda-benda yang bukan-bukan, kita minat sangat kat dia, kita nanti dimahsyarkan bersama dengan dia nanti. Agak-agak macam mana? Gembirakah? Melompatkah kegembiraan? Mungkin kat dunia kita jumpa dia melompat, kita kegembiraan, kita minta tanda tangan dia, kita minta selfie dengan dia, punyalah kita minat sangat dengan dia tu. Tapi ketika mana nanti kita dibangkitkan dengan dia ke akhirat nanti, agak-agak kita melompat kegembiraan tak? Kita akan menangis pada waktu menyesal. Tapi tuan-tuan ingat, ketika mana di saat ini kita sedang menangis cinta rindu kepada Nabi SAW, yang nanti kalau mungkin air mata kita ni, kerinduan kita ni, nanti kita dikumpulkan, dimasyarkan bersama Nabi di bawah liwa al-hamdi, bersama para Nabi, para mursalin, orang-orang mulia, semuanya akan duduk di bawah tu. Kita dapat minum di telaga Nabi SAW. Pada waktu itu apa perasaan kita? Kita akan benar-benar bersyukur.
kita akan benar-benar tahu betapa beruntungnya ketika mana ada cinta dan rindu kita kepada Nabi SAW. Kerana pada waktu itu kita akan dikumpulkan bersama Nabi SAW. Oleh kerana itu, letakkan benar dalam hati kita siapa yang kita cinta, siapa yang kita kasih sebetul-betulnya. Ini yang perlu kita cek selalu. Tuan-tuan dan puan-puan, cinta kita pasti akan berbaloi dan berbalas. Cinta kepada orang belum tentu. Kita cerita dengan penghibur tu, dia belum tentu kenal dengan kita pun, dia bukan peduli dengan kita pun, kita like lah dia macam mana pun, tapi dia belum tentu sayang kat kita, dia belum tentu kenal kat kita. Tapi Nabi SAW di saat ini, apa yang kita lakukan di saat ini, kita memperkecarakan tentang Rasulullah, Nabi mengatakan, aku tahu apa yang umat aku buat, dan aku akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi tahu, Nabi kenal, aku kenal umat aku nanti di akhirat. Dia tak pernah jumpa kita pun, tapi aku kenal dari tanda daripada wuduknya, daripada tanda sujudnya, aku kenal itu umat aku. Punyalah kasih Nabi kepada kita ni. Dan Nabi kata, aku akan berusaha untuk selamatkan mereka. Bahkan kamu semua seperti ulat-ulat yang berkeliling di dalam di tepi-tepi api itu dan akan jatuh ke dalamnya. Aku akan pergi dan memegang pinggang-pinggang kalian untuk diselamatkan dari jatuh ke dalam neraka. Nabi kata, aku akan peluk pinggang-pinggang kalian. Nabi tak kata aku tarik tangan, Nabi tak kata aku tarik rambut, Nabi tak kata tarik kaki, sebab tarik tangan boleh terlepas, tarik rambut boleh putus. Tapi Nabi kata, aku akan peluk pinggang-pinggang. Bayangkan sungguh-sungguh Nabi selamatkan kita ni. La ilaha illallah. Jadi itulah yang kita kena cek balik. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kalau tuan-tuan betul-betul rasa rindu cinta kasih Nabi, Nabi tahu, Nabi akan balas cinta tu. Mudah-mudahan Nabi ada dalam hati kita ni. Allah lihat hati kita ni. So Allah lihat ada Rasulullah, alhamdulillah. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, lebih luar biasa lagi kalau sungguh kita banyak selawat kepada Nabi, kita ikut sunnah dia, kita sayang cinta, insya-Allah mudah-mudahan kita ada dalam hati Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan, hati Nabi ni Allah tengok ada kita. Macam mana agak-agak? Allah, untung kita. Sebab tu Nabi kata, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling utama di sisi aku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak selawat. Sebab apabila banyak selawat, Nabi SAW akan kenal ada dalam hati baginda Rasulullah SAW. Maka dia dekat dengan aku nanti. Jadi insya-Allah mudah-mudahan dengan itu kita benar-benar cinta dan banyaklah selawat kita kepada Nabi SAW. InsyaAllah mudah-mudahan kita beroleh daripada kedudukan yang dekat dan bersama dengan Nabi SAW. Dan kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dimahsyarkan bersama Rasulullah SAW, dapat minum dari telaga Rasulullah SAW, telaga haudnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menghisap kita dengan hisap yang mudah dengan berkat syafaat Nabi SAW. Dan ya Allah, sebagaimana Engkau mantapkan kaki kami datang untuk mendengar tentang Nabi Muhammad, ya Allah, mantapkanlah kaki kami dibimbing oleh Nabi untuk melempasi sirat-Mu, ya Allah. Janganlah seorang pun daripada kami, ya Allah, jatuh tergelincir ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Selamatkan kami semua, ya Allah. Janganlah, ya Allah, sampai kami melihat ibu bapa kami yang jatuh ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Anak-anak dan keluarga kami, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin, ya Allah, kukuhkanlah iman kami, mantapkanlah ketaatan kami kepadamu, ya Allah. Jadikanlah subur cinta kasih kami kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima, amal yang ikhlas dan juga keyakinan yang mantap kepadamu, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah keluarga kami bahagia dunia dan akhirat. Ibu bapa kami, ya Allah, berikanlah mereka kedudukan yang mulia. Ibu bapa yang besar jasanya dalam kehidupan kami, ya Arhamar Rahimin. Tak kami kenal kepadamu, ya Allah, kecuali mereka lah yang mengenalkan kami. Tak kami kenal kepada Rasulullah kecuali ibu bapa kami yang mengenalkan kami, ya Allah. Berkat daripada jasa-jasa mereka, Kau balaslah dengan ganjaran yang besar di sisimu, ya Rabbal Alamin. Anak-anak kami, ya Allah, jadikanlah mereka anak yang saleh dan salihah. Jagalah mereka, ya Allah, akidah mereka, iman mereka, Islam mereka, ya Rabbal Alamin. Jadikan mereka anak yang bukan hanya berbakti kepada kami di dunia, bahkan anak yang nantinya berbakti di akhirat, anak yang akan membimbing dan memimpin tangan
dengan kami diajak bersama-sama ke dalam syurga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berkatilah umur kami yang masih berbaki ini. Kami tak tahu banyak mana lagi umur kami ini ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah amal-amal kami sentiasa diterima walaupun sedikit. Kau berikanlah ganjaran yang besar. Ya Arhamar Rahimin, walaupun keadaan kami ini adalah dalam keadaan dhaif dan juga lemah, berikanlah kekuatan kami untuk melakukan daripada amal ibadah. Ya Allah, apabila sampai waktu yang ketetapkan kepada kami ya Allah, maka ambillah kami ya Allah sedang kami sujud kepadamu ya Allah, sedang kami lisan kami berzikir kepadamu ya Allah, sedang kami ke dalam taat kepadamu ya Allah. Janganlah kau ambil kami ketika kami melakukan maksiat ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dengan husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah perkataan terakhir yang kami ucapkan sebelum kami meninggalkan dunia ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hakikat yang sebenarnya, sehingga kami mendapatkan husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, selamatkan kami ketika menjadi ashabul kubur. Lapangkan kubur kami, cahayakan kubur kami, jadikan kubur kami kubur kedua orang tua kami, orang-orang yang kami kasih taman di taman syurga-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya nak minta maaf banyak, saya sebenarnya cadang nak panjang-panjang sangat, tapi terpanjang. Sebab apabila cerita dengan Rasulullah ni kadang-kadang asyiknya luar biasa. Jadi mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat. Sekali lagi saya terima kasih kepada pihak Masjid atau Surau Fathur Rahman yang sudi menjemput saya untuk kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan usaha-usaha seperti ini akan terus dilakukan, khususnya ketika mana dibukakan peluang saat ini untuk kita dapat bersama. Maka jadikan, ambillah peluang ini untuk membina kebaikan dan manfaat yang besar insya-Allah. Hadza wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.